بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا بها قولي يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita di Baitul Furqan jalankan satu kelas pada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Imam At-Tirmidzi, dan alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir kitab ini dan hampir nak habis insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita habiskan kitab ini dengan cara yang baik dan juga amalkan dengan apa yang ada dalam kitab ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Naam. Waqad wasalna ila, dan kita sudah sampai pada bab 51. Bab ma jaa fi asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نقول بسند المتصل الترمذي رحمه الله تعالى وبه إليه قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه إليه حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير عن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدم وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وآله وسلم. Nah, silakan. Muhammad bin Jubair bin Mut'im menyatakan daripada ayahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagiku beberapa nama. Aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah Ahmad. Aku adalah Al-Mahyi yang menghapus kerana Allah Subhanahu wa taala menghapus kekafiran melalui diriku. Aku adalah Ashhai Al-Hashir yang mengumpulkan kerana seluruh manusia akan berkumpul di bawah kakiku. Aku adalah Al-Aqib yang mengakhiri, yang tidak ada lagi nabi selepasku. Sallallahu alaihi wasallam. وبه إليه حدثنا محمد بن طريف وبه إليه حدثنا محمد بن طريف الكوفي حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة قال لقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم صلى الله عليه وسلم. Huzaifah radhiyallahu anhu menyatakan, aku berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu jalan di Madinah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah Muhammad. Aku adalah Nabi pembawa rahmat. Aku adalah Nabi pembuka pintu taubat. Aku adalah Al-Muqaffa, titisan yang terakhir. Dan aku adalah Nabi yang terlibat dalam peperangan besar. Dan di antara ulama yang sampaikan nama baginda Nabi Muhammad SAW, ada yang ulama sampaikan nama baginda Nabi Muhammad SAW sampai 1000 nama untuk nama-nama baginda Nabi Muhammad SAW. Yani ada nama yang dah warid, maksud ada yang Nabi SAW sebutnya namanya macam seperti mana kita baca Muhammad, Ahmad, Nabiul Rahmah, Nabiul Taubah. Dan ada yang sampaikan nama lebih pada itu, sampai 1000 nama pun ada. Seperti mana kalau kita sebut Nabiul Rahmah, dari mana datang nama Nabiul Rahmah? Sebab Nabi SAW rahmat untuk siapa? Untuk orang Muslim dan orang kafir. Seperti mana Allah SWT firman dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Apabila firman Allah SWT rahmatan lil alamin, jadi untuk semua orang. Nabi SAW rahmah. Apabila kita sebut Nabi Taubah, Nabi Taubah, kenapa nama seperti itu? Sebab Nabi SAW disuruh orang untuk taubat.
kan? Suruh orang untuk taubat dan istighfar. Dan ini apa? Ini pun di antara nama baginda Nabi Muhammad SAW, Nabiyyu Taubah. Naam. Sallallahu alaihi wasallam. Kathir min al-asma. Dan kasratul asma, orang kata di antara ulama yang kata kasratul asma, banyakkan nama, ini menunjukkan apa? Seorang yang kita yang bernama banyak tu adalah ada tempat. Maksud macam mana nak cakap? Allahumma salli ala sayyidina Rasulullah. Dialah adalah orang yang mulia. Adalah orang yang mulia. Wallahu a'lam. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi barakati hadits habibika Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudahkan untuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang dhaif ini untuk memahami bahasa Melayu dengan cara lagi lancar insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وبه حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا النضر بن شميل أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه بمعناه هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه. Ini rasa kalau tak silap tidak ada terjemahan dalam kitab antum. Maksudnya hadis ini melalui pada isnad yang lain, sanad yang lain. Maksud sanad itu adalah nama rawi. An itu adalah itu macam apabila kita sebut hadatsana Ishaq bin Mansur, hadatsana Nadhr bin Shumail, sampai sebelum nama baginda Nabi Muhammad SAW itu panggil sanad. Panggil apa? Sanad. Nah. Bab 52. باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis yang baru masuk, hadis 369. Hadis 369. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. وبه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول رضي الله عنه ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقر ما يملأ بطنه صلى الله عليه وسلم. Al-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu menyatakan, bukankah kamu boleh makan dan minum apa yang kamu mahu? Sesungguhnya aku telah melihat Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memiliki kurma usang pun untuk memenuhkan perutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Wabihi hadatsana Harun bin Ishaq al-Hamadani حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنا كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء صلى الله عليه وسلم. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, sesungguhnya kami keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama sebulan tidak pernah menyalakan dapur. Apa yang ada cuma tamar dan air. Sallallahu alaihi wasallam. Hadha hal, ini hal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam keadaan yang susah seperti itu, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah dan isteri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain sabar dengan keadaan seperti itu. Man minna, siapa pada kita semua ini, pada kami semua ini, sekarang di zaman ini sabar mungkin 2-3 minggu tak makan, tak masak, hanya makan kurma saja, sebulan makan kurma boleh ke? Mungkin isteri akan tinggal suami dia dan akan pergi kepada keluarganya terus. Dia kata saya tak boleh tahan. Harap tak macam ni lah. Jadi pada ini kita faham pada hadis ini, kadang-kadang kemungkinan ada susah. Jadi kena sabar sama-sama. Seperti mana Nabi SAW dengan isteri-isterinya, ahli keluarganya sabar dalam keadaan yang susah.
kita pun kita ambil uswah hasanah, kita ambil pada baginda Nabi Muhammad SAW sesuatu ini dan kita amalkan dalam hidupan kita. Dan ingatkan, selepas susah akan ada datang yang mudah. Seperti mana akan ada datang yang senang. Seperti mana Allah SWT firman dalam Al-Quran, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Inna ma'al usri yusra. Selepas susah akan datang mudah biiznillah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pastilah Allah subhanahu wa ta'ala akan buka jalan untuknya dan akan beri rezeki padanya. Pada tempat yang dia tak sangka akan datang rezeki pada situ. Hanya kita kena apa? Kena tawakal Allah, tawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul. Dan kita minta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala talaba minna. Yani suruh kita semua apa? Untuk doa. Ud'uni. Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Quran, ud'uni. Ud'uni itu apa? Fi'il amr, kata suruh. Ud'uni astajib lakum. Kalau jika kamu doa pada Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan makbulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Yani subhanallah, benda ni Allah subhanahu wa ta'ala qadir. Boleh nak bagi baginda Nabi Muhammad SAW dengan kudratnya makanan pada syurga pun boleh nak hantar pada baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan susah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ini untuk menajar pada umatnya, untuk menajar pada umatnya sabar, untuk menajar pada umatnya apa, macam mana keadaan baginda Nabi Muhammad SAW di Romania dalam keadaan itu. Macam mana keadaan keluarganya dengan baginda Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang susah. Adakah keluarganya tinggal dan jalan ataupun sabar sama-sama dengannya. Sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا عبد الله بن أبي الزناد حدثنا سيار حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه قال شكونا عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بطنه عن حجرين صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر قال كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع صلى الله عليه وسلم. نعم. Abi Talhah radhiyallahu anhu menyatakan, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelaparan. Kami tunjukkan kepada baginda perut kami yang diikat batu. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam pula menunjukkan perutnya yang diikat 2 batu. Sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شيبان أبو معاوية حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر قال الجوع يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم
فلم يجدوه، فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء يقنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره. فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، بضم التاء، الذي تسألون عنه يوم القيامة: ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذبحن لنا ذات الدر. فذبح لهم عناقا أو جديا نعم، فأتاهم بها فأكلوا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اختر منها أو اختر منهما، والله أعلم. نعم بالفتح، نعم بضم الهاء وفتح الميم. نعم، اختر منهما. قال: يا رسول الله، اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بأن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. صلى الله عليه وسلم. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada masa yang biasanya baginda sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dan tidak pula ditemui oleh sesiapa. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada apa engkau datang wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam." Tidak lama kemudian Umar pun datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada apa engkau datang wahai Umar?" Umar menjawab, "Aku merasa lapar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Aku pun sesungguhnya merasakan hal yang sama." Maka mereka pergi ke rumah Abu Haytham bin Taihan Al-Ansari, seorang sahabat yang memiliki banyak pohon kurma dan kambing serta tidak memiliki pembantu. Namun mereka tidak menjumpainya. Lalu mereka bertanya kepada isterinya, "Di manakah suamimu?" Ia menjawab, "Suamiku sedang mencari air tawar untuk kami. Suamiku sedang mencari air tawar untuk kami." Tidak lama kemudian Abu Haytham datang dengan membawa bekas air yang berisi. Ia menaruh bekas air itu, kemudian memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
serta bersumpah demi ayah dan ibunya untuk melakukan apa saja untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Ia lalu mengajak mereka menuju ke kebunnya dan menghamparkan bagi mereka hamparan. Kemudian ia pergi ke pohon kurma dan datang dengan membawa setandan kurma dan meletakkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mengapa kau tidak pilih bagi kami dari rutubnya?" Ia menjawab, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingin engkau yang memilih dari rutubnya dan buah busarnya yang belum matang." Kemudian mereka makan dan minum air itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi dia yang diriku berada dalam genggamannya. Ini adalah kenikmatan yang semua akan ditanya tentangnya pada hari kiamat nanti, iaitu keteduhan yang sejuk, rutub yang baik dan air yang sejuk." Kemudian Abu Haitham pergi menyiapkan makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan engkau sembelih binatang yang boleh menghasilkan susu." Maka Abu Haitham menyembelihkan seekor anak kambing jantan atau betina dan menghidangkannya kepadanya. Mereka pun makan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah engkau memiliki pembantu?" Abu Haitham menjawab, "Tidak." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kita perolehi tawanan perang, maka datanglah kepada kami." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memperolehi 2 orang budak yang tidak ada 3-nya. Maka Abu Haitham pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pilihlah mana satu dari keduanya." Abu Haitham menjawab, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pilihlah untuk aku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh orang yang diminta pandangan adalah orang yang dipercayai. Ambillah yang ini kerana aku melihat ia menunaikan solat. Perlakukanlah dia dengan baik." Abu Haitham menemui isterinya dan menceritakan kepadanya apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Isterinya berkata, "Engkau tidak mampu melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kecuali memerdekakan budak itu." Mendengar hal itu, Abu Haitham berkata, "Dia aku merdekakan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh Allah tidak mengutus seorang nabi atau khalifah kecuali ia memiliki 2 penasihat. Penasihat yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegahnya dari kemungkaran, serta penasihat yang tidak berhenti mencelakakannya. Barang siapa yang dihindar daripada penasihat yang buruk, maka ia sungguh telah dilindungi." نعم. وبه حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد عن ابن سعيد حدثني أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول رضي الله عنه إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله عز وجل وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين لقد خبت وخسرت إذا وضل عملي. Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu menyatakan, "Akulah orang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah. Akulah lelaki pertama yang melemparkan panah di jalan Allah. Engkau melihatku berperang bersama para sahabat dan kami tidak makan kecuali daun dan batang pohon anggur hingga luka mulut kami. Hinggakan seorang dari kami membuang air besar seperti kambing dan unta. Lantas Bani Asad hendak mengejek aku dalam urusan agama. Jika begitu, hilanglah kebaikan dariku, rugilah dan sesatlah amalanku." Sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال رضي الله عنه سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال
بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه؟ قال هذه البصرة. فساروا حتى بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم. فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع 7 مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك 7 أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدنا. Khalid ibni Umair dan Shuwaish radhiyallahu anhu menyatakan Umar ibni Al-Khattab telah mengutuskan Utbah ibni Ghazwan lalu berkata, pergilah engkau dan siapa yang bersamamu hinggalah kamu berada di penghujung negeri Arab dan berdekatan negeri Ajam. Mereka pun berangkatlah. Apabila mereka di Mirbad, mereka mendapati tempat tersebut. Maka mereka bertanya, apakah tempat ini? Ini Basrah. Maka mereka berjalan lagi hingga sampai hadapan sebuah jambatan kecil. Mereka berkata, di sinilah kita diperintahkan. Mereka pun turun. Kemudian para perawi menyebut hadis ini dengan panjangnya. Beliau menyatakan lagi, Utbah ibni Ghazwan berkata, sesungguhnya aku adalah orang ketujuh dari 7 yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak punya makanan kecuali daun pokok hingga pecah mulut kami. Aku menjumpai satu selimut dan aku membahagikannya di antaraku dan Sa'ad ibni Abu Waqqas. Tiada seorang pun dari kalangan kami yang 7 melainkan telah menjadi gubernur wilayah. Kamu pun akan menjadi gubernur-gubernur selepas kami. وبه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال صلى الله عليه وسلم. Anas radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah ditakutkan kerana memperjuangkan agama Allah dalam keadaan tiada siapa pun merasa takut. Sesungguhnya aku telah disakiti dalam keadaan tiada sesiapa pun disakiti. Sesungguhnya telah berlalu atasku 30 hari 30 malam dan tiada bagiku dan Bilal apa yang boleh dimakan oleh orang yang lapar kecuali secebis makanan yang boleh diletakkan di bawah ketiak Bilal. صلى الله عليه وسلم. وبه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنبأنا عفان بن مسلم حدثنا أبان بن يزيد العطار حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي. Anas ibni Malik radhiyallahu anhu menyatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terhimpun di sisinya makan tengah hari, tidak juga pada makan malam dari roti dan daging, melainkan ketika bertamu. Kata Abdullah, kata sebahagian mereka, ia adalah banyak tangan ketika menjadi tetamu. Sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال رضي الله عنه
كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصفحة فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت يا أبا محمد ما يبكيك فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. Naufal ibnu Iyas al-Huzali radhiyallahu anhu menyatakan, Abdul Rahman ibni Auf adalah kawan kami, sebaik-baik kawan. Suatu hari kami datang kepadanya. Apabila kami masuk ke rumahnya, ia masuk dan mandi. Kemudian beliau keluar membawa satu hidangan berisi roti dan daging. Apabila hidangan diletakkan, Abdul Rahman pun terus menangis. Aku pun bertanya, wahai Abu Muhammad, apakah yang membuat engkau menangis? Lantas beliau menjawab, Rasulullah SAW telah wafat dalam keadaan tidak pernah kenyang. Rasulullah SAW telah wafat dalam keadaan tidak pernah kenyang. Baginda dan keluarganya dari roti gandum. Aku melihat kita dilewatkan mati, tidak berarti kita lebih baik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sudah sampai pada bab 53, bab ma jaa fi sinni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak sambung bacaan insya-Allah? Nah. Saya boleh sambung. Ya Allah ya Rabb, bismillah. Bab ma jaa fi sinni Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وبه حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 63 صلى الله عليه وسلم. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah selama 13 tahun. Setelah baginda menerima wahyu, baginda tinggal di Madinah selama 10 tahun dan wafat pada usia 63 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعيد عن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. Jarir mendengar Muawiyah radhiyallahu anhu berkhutbah menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia 63 tahun. Begitu juga Abu Bakar dan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika ini saya telah berusia 63 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا حسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات وهو ابن 63 سنة.
sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia 63 tahun. sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء أنبأنا عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 65. صلى الله عليه وسلم. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia 65 tahun. Baik. Mungkin ada orang kata hadis ni kata 65, hadis sebelumnya 63, macam mana tu? Mana yang betul? Di antara yang terangkan pada hadis ni, Dr. Hisham dia kata 65 itu perkiraan miladi. Perkiraan miladi lebih kurang. Wa ma bainahuma huwa amruhu mazkur. Wa ma bainahuma, yang di antara 63 65 itu adalah mengikut miladi lah. Tapi mengikut pada hijri walakin tak boleh. Jawab sekejap. Bal huwa ala hisabi sanatil miladi fil adad wa kadhalika sanat intiqalihi ila rafiqil a'la. Bukan. Sekejap. Ayo. Yes. Dia kira tadi kita kata, nak minta maaf salah saya terjemah tadi. Salah saya faham pada ayat yang tadi. Umur baginda Nabi Muhammad SAW wafat pada 63 tahun. Kemudian Syekh Hisham kata disebabkan orang tu kata 65, dia kira tahun yang pertama sanatul milad wa kadzalika sanat intiqal. Sanatul milad dan sanatul intiqal. Biasa kita kira di antara dua-dua berapa tahun kan? Pada tahun dia lahir sampai tahun dia wafat, berapa tahun itu umurnya. Tapi dia kira tahun pertama, tahun awal dan tahun yang akhir yang wafat baginda Nabi Muhammad SAW pada tahun itu. Jadi kira cukup tahun itu adalah apa? Jadi 65. Yani hampir 65 atau hampir badanya. Wallahu a'lam. Ini wallahu a'lam. Nah, wa bi hadatsana bukan miladi. Kalau miladi dia kira lagi kurang. Hijri akan lagi banyak. Biasanya kalau umur kita kira dengan miladi dengan hijri, biasanya hijri lagi umur lagi banyak pada miladi. Nah, وبه حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا صلى الله عليه وسلم. Daufal bin Hanzalah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika berumur 65 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek.
Kulit baginda tidak terlalu putih dan tidak gelap. Rambut baginda tidak kerinting dan tidak lurus terurai. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan baginda ketika berusia 40 tahun. Baginda tinggal di Mekah 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Dan ketika wafat, umur baginda memasuki usia 60 tahun. Sementara uban di rambut dan janggut baginda kurang dari 20 helai. Sallallahu alaihi wasallam. وبه إليه حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك نحوه رضي الله عنه. Ini adalah isnad yang lain untuk hadis yang sama yang tadi. Barakallahu fikum. Kita sudah sampai pada bab 54. باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Mengingatkan untuk diri saya dan untuk semua yang hadir, setiap kali kita lalu dengan kita nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita salawat dan salam atasnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bab ma jaa fi wafati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وبه إليه حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر فكاد الناس أن يضطربوا نعم فأشار إلى الناس أن اثبتوا وأبو بكر يؤمهم وألقى السجف نعم عفوا وألقى السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آخر ذلك اليوم. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, terakhir kali aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika baginda membuka tabir penutup pada hari Isnin. Saya melihat wajah baginda begitu jernih seperti lembaran kertas. Ketika itu, para sahabat bermakmum kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka hampir-hampir memutuskan solat. Baginda memerintahkan para sahabat agar tidak berganjak dari tempat mereka dan Abu Bakar mengimamkan mereka. Kemudian baginda meletakkan tabir untuk solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari itu. Sallallahu alaihi wasallam. Mula pada kitab sirah maksudnya pada kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam mula hari yang dia wafat, sebelum dia wafat mula sakit pada الثاني عشر من ربيع الأول pada 12 Rabiul Awal mula dengan bersudah. Dia Syekh Hisham kata mula dengan apa, sakit kepala. Wasta'zana zawjatuhu, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW minta izin pada isteri-isterinya semua untuk apa? Untuk dia duduk di tempat Sayyidah Aisyah, di rumah Sayyidah Aisyah. Kemudian sahabat yang lain izinkan untuknya. Kemudian Nabi SAW kemudian baginda Nabi Muhammad SAW wafat pada tempat Sayyidah Aisyah, di tempat Sayyidah Aisyah. Dan ada qaul yang lain, ada perkataan yang lain, maridah baginda Nabi Muhammad SAW dia mula sakit pada 23 pada bulan Safar. Pada 23 hari bulan pada bulan Safar. Yani ada qaul seperti ini dan seperti itu. Baginda Nabi Muhammad SAW tempat kuburnya yang kita tengok sekarang iaitu adalah tempat Sayyidah Aisyah, tempat bilik Sayyidah Aisyah, dekat situ tempat rumah Sayyidah Aisyah. Nah, dan di antara faedah juga wafat baginda Nabi Muhammad SAW, di antara maklumat juga yang Dr. Hisham tulis dalam kitabnya adalah masa wafat baginda Nabi Muhammad SAW adalah pada masa duha, waktu duha. Kemudian semua orang dan dah pasti memang wafat baginda Nabi Muhammad SAW adalah pada akhir yom, sampai akhir hari itu semua orang pasti memang baginda Nabi Muhammad SAW dah wafat. Sallallahu alaihi wa Rasulullah fidaka abi wa ummi ya Rasulullah.
Naam. Naam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. وبه حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عوان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, saya menyandarkan Rasulullah SAW ke dadaku atau keribaanku. Baginda meminta bekas untuk dijadikan tempat baginda membuang air kecil. Setelah itu, baginda pun membuang air kecil, kemudian wafat. وبه إليه حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على منكرات الموت، أو قال سكرات الموت. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, aku melihat Rasulullah SAW dalam keadaan baginda menghadapi kematian. Di sisi baginda terdapat bekas yang berisi air. Baginda memasukkan tangan ke dalam bekas itu, kemudian mengusap wajahnya dengan air sambil berdoa, Ya Allah, bantulah aku mengatasi kemungkaran-kemungkaran kematian atau melalui sakaratul maut. Tuan-tuan, puan-puan, barakallahu fikum sekalian. Banyak pada orang faham salah kadang-kadang pada keadaan maut ataupun wafat pada orang. Kadang-kadang ataupun kebanyakan kita tengok orang sebelum meninggal, berapa lama dia mula sakit teruk dan sebagainya. Dan sakit teruk itu macam teruk, dia sakit dia teruk dan sebagainya. Bukan maknanya adalah su'ul khatimah, habisan umurnya dengan cara tidak baik, waliyadzubillah. Bukan maksud seperti itu ya tuan-tuan, puan-puan. Jangan ada orang khawatir seperti itu. Dia fikir seperti itu adalah orang Allah susahkan dia sebelum dia mati. Jangan-jangan, waliyadzubillah. Bukan. Tetapi ini adalah keampunan pada Allah SWT. Seperti mana lalu dengan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW, kita pernah dengar hadis-hadis yang lain yang mengatakan walaupun duri yang orang kena jarinya, contoh dengan duri, pun orang akan dapat pahala pada Allah SWT, akan mengampunkan dosa untuk kita, takfir di dzunub. Jadi bagaimana dengan orang yang sakit sebelum meninggal, dan mungkin kadang-kadang dia orang kata apa, sampai uzur lah, dah tak boleh nak buat apa-apa. Yani apa, adakah benda ni maksudnya dia su'ul khatimah waliyadzubillah? Tidak. Bukan seperti itu. Bukan maknanya dia su'ul khatimah, tetapi itu adalah pengampunan untuk dia, dan Allah SWT mengangkat darjatnya. Baik, barakallahu. Bukan maknanya su'ul khatimah ya. Dan apa yang jadi untuk baginda Nabi Muhammad SAW? Ini apa yang jadi pada sebelum wafat baginda Nabi Muhammad SAW. Ini untuk menajarkan pada umatnya. Baik, untuk apa? Untuk sabar dalam keadaan seperti itu. Bagaimana? Ini Nabi Muhammad SAW orang yang Allah SWT ampunkan dosanya yang semua Allah SWT ampunkan dosanya. Jadi kalau nak kata sebabkan orang susah sebelum meninggal sebab apa? Sebab dosanya, waliyadzubillah. Ini Nabi SAW tak ada dosa langsung, tapi Allah SWT pun bagi dia sakit sebelum meninggal, sebelum wafat. La tashbih, kita tak tashbih orang dengan baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi kita maksud Rasulullah SAW jadi seperti itu. Jadi kalau ada orang sebelum meninggal dia sakit, bukan maknanya ini menunjukkan adalah orang itu mati dengan keadaan tak baik. Tak, waliyadzubillah, bukan itu maksudnya ya. Barakallahu fikum. Jadi pada orang yang dah kena dalam keadaan seperti itu,
Maksud sudah sampai ajalnya, macam keluarganya kena memahamilah untuk apa nak buat di masa seperti itu. Maksud masa yang dia orang kata apa, biasa sini panggil niza', dia dah mula niza'. Semoga Allah SWT mempanjangkan umur semua yang ada dengan kita insya-Allah dan orang yang dengar kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam keadaan seperti itu, apa yang pada keluarga yang perlu buat di masa itu? Yang perlu dia buat, dia mengingatkan pada orang yang ada di hadapannya. Sakit teruk itu yang kemungkinan bila-bila Allah SWT ambil amanahnya, ingatkan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud kita satu mengingatkan pada dia pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian mengingatkan untuk dia syahadah, talqinnya syahadah talqinnya sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bacalah surah apa? Al-Ikhlas dengan surah Yasin. Baca surah Al-Ikhlas dan surah Yasin. Selalu ulang sesuatu itu. Yani mudah-mudahan Allah SWT kurangkan badannya kesusahan itu sebelum dia meninggal. Nah, wala yuhabbad, dan tidak sesuai lah macam yang kita nampak kadang-kadang orang orang belum meninggal lagi, dia duduk menangis depan dia duduk cakap-cakap benda yang bukan-bukan. Hadza la yufid. Sekarang di masa itu dah tak ada faedah pada sesuatu itu. Yang akan manfaat apa? Yang akan manfaat adalah doa untuknya, baca Quran, ingatkan dia untuk syahadah, ingatkan untuk dia apa? Mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kif man mata ala qawli la ilaha illallah man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang akhir kalamihi, akhir kata-kata akhir yang dia sebut pada dunia ini, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan masuk syurga. Nah, baik, orang mungkin dia dah sampai teruk sangat dan dia dah tak boleh nak sebut, ataupun dia tak boleh nak jalankan sebutan itu. Adakah kita kata dia tak sebut? Mungkin dia jalankan dalam hatinya, asalkan dia rida. Macam kalau dia tunggu dengan kepala ni, dia kata la ilaha illallah, orang tu buat kepala macam ni. Kadang-kadang ada orang tak boleh gerak langsung, dia guna oksigen saja yang guna, dia dah tak boleh nak sebut apa-apa. Adakah dia maknanya dia tidak beriman? Waliyahzubillah. Bukan seperti itu ya tuan-tuan, puan-puan, barakallahu fikum. Jadi pada bab ini kena jaga sangat pada hal wafat, dan yang mesti ataupun boleh kata yang afdal ada sebelahnya adalah ahli keluarganya, ahli keluarga orang itu. Jangan orang luar ada di masa itu dekat-dekat pada orang itu. Kenapa? Supaya dia tak tengok apa-apa dan kemudian dia tak ceritakan sesuatu yang bukan-bukan. Baik, tuan-tuan, sakaratul maut adalah seperti mana baginda Nabi Muhammad SAW qala, Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku pada sakaratul maut. Sakaratul maut pada keadaan mati itu apabila Allah SWT ambil amanahnya, ambil ruh pada malaikat datang ambil, itu adalah keadaan yang susah. Kadang-kadang ada orang susah sangat pada bab ini, dalam hal ini. Memang dia susah untuk semua orang. Jadi takut orang yang dia tidak amanah ataupun dia yang tak pandai jaga lidahnya, kemudian dia ceritakan benda yang bukan-bukan, benda yang tak elok ceritakan. Jadi ini sebab afdal kena ahli keluarganya ada di sebelah, ada di masa itu. Sama berkataan juga untuk apa? Untuk taghsil, untuk memandikan mayit. Di sama waktu adalah untuk mandikan mayit pun kena orang yang ahli keluarga. Jangan kita panggil orang-orang yang kita tak pasti badannya ataupun orang yang kita tak kenal. Kadang-kadang orang bukan nak tolong mandikan, ni nak masuk nak tengok dia macam mana muka dia waktu dia meninggal tu. Okey ke, putih ke apa, hitam ke? La ilaha illallah. Jadi kalau orang kulit hitam, jadi macam mana nak tengok dia putih ke? La ilaha illallah. Jadi bukan maksud seperti itu. Tapi maksud pada bab ini kita jaga pada amanah. Jadi sesiapa yang orang yang mandikan mayit pun, orang yang kerja dia mungkin kerja itu pun dia kena orang yang amanah.
Dia bukan orang yang jenis cerita-cerita, cakap-cakap. Sebab kadang-kadang adalah pada keadaan orang mayat wala'iyazubillah, mungkin ada hal untuk dia, mungkin dia orang bukan yani ada macam-macam pada hal ini. Jadi kita kena amanah, kena tak payah cerita-cerita apa sesuatu itu pada bab ini. La ilaha illallah. Dan kita ni sekarang di zaman ni social media, kadang-kadang orang siap ambil gambar kubur macam mana tanam semua, buka kafan ambil gambar dalam keadaan mandikan mayat pun ambil gambar. Mana sesuai. La ilaha illallah. Semua benda ni la yasuh. Tidak boleh lakukan sesuatu seperti ini. Baik, tuan-tuan, puan-puan, itu bukan tempat nak ambil gambar ni. Ini tempat kita nak ingatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, nak ingatkan kita satu hari akan jadi seperti ini, akan kembali kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk kita nak ambil gambar, nak ambil selfie dan Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Nah, kita teruskan sikit insyaAllah. Hadis 388. وبه إليه حدثنا الحسن بن صباح البزاز حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, aku tidak pernah lagi merasa dengki kepada seseorang yang meninggal dengan mudah setelah saya melihat betapa berat datangnya ajal yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نعم قال أبو عيسى dalam hadis ini قال أبو عيسى سألت أبا زرعة فقلت له من عبد الرحمن بن العلاء هذا فقال هو عبد الرحمن بن العلاء ابن الجلال عفوا. نعم صحيح ابن الجلاج والله أعلم. ابن الجلال نعم والله أعلم. هذا خطأ في الكتاب والله أعلم. ابن اللجلاج ممكن تقرأ هكذا والله أعلم. نعم ابن اللجلاج والله أعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وبه إليه حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه صلى الله عليه وسلم. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat berselisih pendapat tentang tempat baginda akan dikebumikan. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak pernah kulupakan. Baginda pernah menyatakan bahawa Allah tidak akan mencabut nyawa seorang nabi melainkan di tempat yang diinginkan untuk menjadi tempat pengkebumiannya. Maka kebumikanlah baginda di tempat tidur baginda. نعم وبه حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري وزوار بن عبد الله وغير واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما مات صلى الله عليه وسلم.
Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah baginda wafat. وبإليه حدثنا نصر بن علي الهضمي حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبياه وصفياه وخليلاه صلى الله عليه وسلم. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah baginda wafat. Kemudian dia mengucup di antara dua mata baginda dan meletakkan tangannya di atas dengan baginda seraya Abu Bakar berseru, "Duhai nabiku, duhai sahabatku, duhai kekasihku." Sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita berhenti di sini bismillah subhanahu. Kita sambung pada hari esok bismillah. InsyaAllah kelas esok pada majlis esok insyaAllah kita akan sambung pada bab ini insyaAllah sampai habis. Kita akan berhenti pada bab 56. Ini maknanya tinggal sikit. Bab yang terakhir tu kita akan baca dalam majlis khatam biiznillah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah mungkin akan hadir pada majlis khatam adalah beberapa guru-guru biiznillah akan hadir dalam majlis khatam. Jadi kita dengar insyaAllah pada guru-guru itu biiznillah pada bacaan hadis ini yang baki. Dan esok kita akan habiskan beberapa hadis yang tadi. Dan insyaAllah kita kalau boleh kita nak dapat esok nak buat salawat sikit, insyaAllah kita salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW. Ingatkan untuk semua insyaAllah kalau boleh kita jalankan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW. Banyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah SWT makbulkan pada kita semua insyaAllah. Dan mudah-mudahan insyaAllah majlis khatam itu penuh dengan rahmat pada Allah Subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Barakallahu fikum, jazakumullah ala kulli khair. Harap insyaAllah kita dengar juga pada orang yang tak baca. Siapa yang minat dalam hatinya dia nak baca terjemahan, hanya maklumkan ya. Barakallahu fikum. Kalau bagi saya nak panggil setiap orang. Kalau bagi saya nak panggil setiap orang baca terjemahan walaupun satu hadis. Barakallahu fikum. Tetapi saya tak nak susahkan pada siapa-siapa. Jadi siapa yang berminat hanya maklumkan pada kita insyaAllah. Barakallahu fikum, jazakumullah ala kulli khair. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan. Jazakallah khairan katsiran. Amin ya rabb. Ustaz. Amin ya rabb wa iyyakum. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam.